kan. Kalau boleh kita katakan selamat pagi pun sebenarnya tak ada masalah. Selamat pagi ni kan, supaya kita ni orang MW kan, semua sentiasa ceria, sentiasa bersemangat. Tambah-tambah lagi bila MC Awin dengan orang Kuantan jiran kita tak jauh Awin. Orang Kuantan MC malam ni, so speaker pun sama-sama naik bersemangat lah. Okay, so thank you so much MC Awin atas pengenalan tadi. Dan sepertinya Awin bagi tahu, saya seorang doktor perubatan berkhidmat di Hospital Tengku Apon Afzan, Hospital Besar Kuantan lah. Dan alhamdulillah dalam masa yang sama menjalankan perniagaan MW ni, yang sebentar lagi saya akan berkongsi dengan semua yang mendengar, yang menonton, tak kisah di mana anda berada. Jadi sebelum saya bermula, saya nak ucapkan setinggi-tinggi terima kasih, setinggi-tinggi penghargaan sesuai sangat-sangat dengan budaya THF yang Awin sebutkan tadi. Penghargaan tak lain tak bukan kepada upline tersayang yang bawa saya untuk mengenal dan juga explore MW World. Tak lain tak bukan bagi satu tepukan gemuruh untuk Founders Platinum Prof Marohaini dan juga Uncle Haji Zaki. Dan seterusnya kami memang dibimbing hebat oleh tak lain tak bukan Diamond YS Chin dan juga Diamond Hunhua, bagi tepukan gemuruh, bagi love untuk diorang. Dan seterusnya terima kasih sangat-sangat kepada CA Peter Lee, CA Steven Lim dan juga CA Lee Yin Chuan atas peluang yang diberikan kepada saya untuk berkongsi dengan semua sahabat-sahabat family THF pada malam ini. Pada pagi ini. Okey, jadi izinkan saya share saya punya slide. Okey, dan saya diberikan masa lebih kurang 30 minit untuk berkongsi dengan anda semua. Jadi saya harap perkongsian saya akan memberikan banyak inspirasi, memberikan banyak input, memberikan banyak maklumat kepada anda semua. Okey, kalau nampak slide saya, kalau nampak gambar saya tengah beraksi sebagai frontliner ketika pandemik ni, boleh tak bagikan satu-satu tanda anda nampak slide saya? Okay, thank you so much. So seperti yang Awin sebut tadi, saya masih lagi bertugas sebagai doktor perubatan dan saya juga terlibat langsung dalam pandemik, sepanjang pandemik sebagai frontliner. Ya, jadi ini satu pengalaman yang cukup bermakna dalam hidup saya yang tak akan saya lupakan sampai bila-bila. Dan seterusnya saya harapkan perkongsian saya ini akan memberi banyak inspirasi kepada semua yang menonton, tak kisah di mana anda semua berada. Okey, boleh tak sebelum tu saya tengok sikit yang berada di Central. Kalau KL Selangor boleh tak bagi komen satu. Yang KL Selangor boleh tak komen satu. Yang Pantai Timur, orang-orang saya di Pahang, Kelantan, Terengganu boleh tak bagi dua. Boleh tak bagi dua. Okey, yang duduk di utara, Kedah, Penang, Perak boleh tak bagi tiga. Tiga adalah nombor anda. Okey, dan mana lagi? Di selatan tanah air, JDT, Johor, orang Melaka dan sebagainya boleh tak bagi 4. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Okey, so kalaulah cuba kita fikirkan, kalaulah satu peluang sebenarnya boleh mengubah hidup kita. Sometimes kita tak terasa lagi benda ni ataupun kita mungkin belum ada experience tentang benda ni, tapi kita mungkin pernah dengar orang sharing dan sesungguhnya inilah berlaku pada saya. Inilah yang berlaku kepada saya. Kalau satu peluang sebenarnya itu saja yang kita perlukan dan itu sebenarnya yang mengubah hidup kita. Kan, masya-Allah. Orang kata rezeki, rezeki ni kadang-kadang kita tak jangka, betul tak? So kita sebagai orang Melayu, orang Islam sentiasa percaya dengan rezeki, dengan ketentuan yang Allah Taala bagi, dan semua pun kita percaya Tuhan akan bagi kita yang terbaik selagi mana kita minta, selagi mana kita berusaha. So itulah satu peluang yang datang kepada saya yang saya akan berkongsi keindahannya, nilai yang ada kepada semua yang mendengar dan juga menonton. So ini anak-anak saya. So alhamdulillah, syukur pada Allah. Setakat ni kami ada 5 orang anak lah. 5 orang anak. Yang pertama, kedua dan ketiga yang semua perempuan, okey, termasuk kembar, termasuk ada kembar 2 orang, okey, kembar tak seiras, okey, yang keempat lelaki, dan yang kelima baru sebulan. Yang kelima ni baru sebulan, perempuan lagi. So basically dalam our family the men are outnumbered. Okay, semua dah kalah dengan wanita. Perempuan dah ramai sebenarnya dalam keluarga saya. Okay, jadi anak-anak ni memang agaknya genetik pun ikut keluarga lah kan. Keluarga saya memang ada background berniaga, arwah atuk saya pun orang berniaga, ayah saya pun suka berniaga, jadi saya pun suka berniaga kan, dan anak-anak pun ikut sama. Mudah-mudahan bakal usahawan MB berjaya satu hari nanti, insya-Allah.
Okey, so kadang-kadang kita tengok especially Chinese kan, usahawan-usahawan Cina kan, dia orang dah second generation, third generation pun ada kan. Bila kita pergi travel, rupanya atuk dia pun ada, anak dia pun ada, cucu dia pun ada. Travel sekali dengan Amway, masya-Allah. Kan, mana lagi nak jumpa bisnes yang macam ni? Kan, itu membuatkan kita ni ada dreams. Kita ni rasa, ya Allah, bestnya kalau kita pun satu masa nanti kita akan travel, anak-anak kita pun ada, menantu kita pun ada, cucu pun ada. So itulah peluang yang sebenarnya ada dalam Amway yang ramai orang luar tak tahu. Okey, dulu saya MRSM Kuala Berang. So kalau ada lepasan MRSM dekat sini, kita pun samalah tu. Kan, di MRSM Kuala Berang, dan of course saya juga macam anda semua, macam sahabat-sahabat yang lain kan, nak belajar sungguh-sungguh ni kan. Untuk apa? Untuk rasa duduk di negara orang kan. Memang jenis yang suka berjalan kan. Jadi pun belajar sungguh-sungguh. Kalau boleh nak pergi Rusia pun Rusia lah. Masa tu tak ada perang lagi. Kalau boleh nak pergi ke Australia pun Australia lah kan. Tetapi takdir Allah Taala hantar saya pergi ke Mesir, Egypt. So Alexandria, Egypt. So saya study dekat sana 6 tahun. So bayangkan 6 tahun tu lama tu kan, 1/10 hidup lah lebih kurang di Mesir. So bolehlah cakap Mesir, berbahasa dan juga berbudaya macam orang sana lah. So di Mesir ni seronok kan, antaranya zaman revolusi. Kalau masing-masing sahabat-sahabat dengar, itu ada revolusi Mesir. Masa tu saya dekat sana. So sempatlah tengok kereta kebal tengah-tengah jalan, tiba-tiba ada askar kan, tiba-tiba bunyi dentum-dentum sana sini peluru. Itu zaman masa saya dekat sana. Okey, sempat masa tu. Dan macam saya kata tadi, saya suka travel kan, sangat suka travel. Cumanya bila biasanya kalau student Malaysia lah kan, bila kita study overseas, waktu cuti panas, cuti musim panas, cuti lama, dia orang akan travel pergi kan, pergi di tempat lain kan. Ada yang pergi ke Europe, ada yang pergi ke Rusia, ada yang pergi ke Turki dan sebagainya. Tapi cerita saya lain. Sebab apa? Saya kahwin awal. Saya kahwin awal. Saya umur 20 saya dah kahwin. Kan? Umur 20 saya dah kahwin. Jadi bila saya pergi Mesir belajar, wife saya tak ada. So apa jadi, setiap kali cuti je saya balik Malaysia. Setiap kali cuti saya balik Malaysia. So saya tak dapatlah merasa pengalaman orang lain pergi ke Europe dan sebagainya tu. Sebab destinasi saya hanya satu. Okay. Di hati isteri saya lah masa tu. Okay. So cerita sikit. Okay. Jadi bila dah bekerja sebagai doktor muda, alhamdulillah kan, seronok, pengalaman, pendapatan pun okey kan, gaji basic doktor adalah 3,000 4,000 kan. Jadi alhamdulillah, syukur kan, saya syukur sangat-sangat dengan pengalaman, dengan rezeki yang Allah bagi tu. Saya suka sangat-sangat. Tetapi ingin saya sebutkan satu benda yang memang selama ni saya duk ceritalah kan, sebab saya nak cerita apa lagi, ini memang benda pengalaman saya. Bye-bye New Zealand ni macam ni lah kan. Uncle saya, ayah saudara, dia kata, Hafiz kumpul duit kan, lepas 2 tahun nanti kita pergi New Zealand, kita travel sama-sama. Kita sewalah satu van kan, satu camper van tu contohnya yang bagus. So Hafiz bawalah anak-anak kan. Tapi masa tu saya dah tahu dah mustahil, confirm mustahil kan. Saya dengan wife, walaupun saya seorang doktor, wife saya seorang pegawai farmasi, profesional, dulu profesional, kami dah tahu dah takkan boleh punya nak kumpul duit semata-mata nak pergi berjalan bawa anak-anak kan, kena spend lebih kurang dalam 10,000 15,000 dan balik nanti kosong lah kan. Of course balik nanti memang habislah duit tu kan. Baiklah kami guna untuk anak-anak yang tengah membesar kan, betul tak? Baiklah kami guna untuk tabungan anak-anak, untuk masa depan dan sebagainya, untuk kecemasan dan lain-lain. Instead of kami nak spend that much of money to travel overseas. So saya terfikir, kalau orang profesional pun sebenarnya kita tak ada simpanan kita yang cukup untuk ada freedom macam tu kan. So apatah lagi yang lain-lain kan. Jadi saya terfikir kita mesti buat sesuatu. Kita mesti fikir macam mana cara untuk ada lebihan, untuk ada ekstra, supaya kita lebih mudah untuk memilih, kita mudah ada freedom kan. Dan ini belum lagi fikirkan kalau kecemasan kan, kalau tiba-tiba apa-apa jadi pada keluarga, pada mak ayah kita kan, mungkin memerlukan 5,000 10,000 kos perubatan dan contohnya kan, kita mungkin tak ada duit sebanyak tu. Jadi saya berfikir saya mesti buat sesuatu, kita mesti fikirkan sesuatu. Alright. So saya nak tanyalah kan, kenal tak semua-semua ni dalam gambar ni? Ada yang kenal ke? Okay, kalau ada yang kenal bagi tahu. Kalau senyap je dekat chat tu memang tandanya tak ada orang kenal lah.
Jawapannya saya pun tak kenal. Okay, saya pun memang tak kenal. Saya ambil random saja dekat Google. Okay, so kita ada peguam, kita ada peniaga, kita ada makeup artist, kita ada engineer, kan? Ada turis, ada apa? Pemandu pelancong dan bagai-bagai pekerjaan. Okay, tapi jangan keliru, kan? Siapa juga anda sekarang ni? Kan mungkin kita adalah seorang doktor, mungkin kita adalah seorang petani, mungkin kita seorang cikgu. Jangan kita keliru, kan? Sometimes kita lupa yang sebenarnya kerjaya kita tu bukan impian kita, kan? Kerjaya kita tu bukan impian kita. Tapi kalau kita memang impian kita nak jadi cikgu, baguslah tu. Alhamdulillah lah tu, kan? Tetapi rupa-rupanya dekat di sudut hati kita yang lain, kita ada dream yang lain. Kita ada impian yang lebih besar. Kan, impian yang lebih besar. Sebab tu kita tak jumpa, tak ada orang lah yang memang setiap hari, setiap waktu, setiap pagi, kan, setiap minggu excited macam ni nak pergi kerja. Kan, jarang. Ada yang malas nak pergi kerja, kan, ada yang takut dengan bos, kan, ada yang segan-segan, kan, rasa kalau boleh tak nak kerja, macam-macam lah. Kan, disebabkan oleh kita sebenarnya ada dreams tetapi kita keliru, kan? Kita ingatkan kita kerja itu dah cukup. Yes, maybe cukup, tetapi alangkah bagus, alangkah baiknya kalau kita boleh buat sesuatu yang lebih besar daripada itu, yang betul-betul kita nak. Itulah dream kita. Okay? So ini basically untuk semua doktor lah, kan? Bukan saya saja. Untuk semua doktor, kita orang ambil masa lebih kurang macam ni lah, kan? Untuk jadi sebagai seorang doktor perubatan. Sebab apa SPM? Sebab untuk jadi doktor ni SPM tu dah kena pulun, dah kena betul-betul gila-gila skor, kan? So biasanya macam tu lah. Jadi SPM lagi, A-level lagi, campur dengan MBBS lah, MDBCH dan sebagainya, lebih kurang 9 tahun, kan? Alhamdulillah, bila dah bekerja dapat RM4,000 sebulan lebih kurang. Kalau ada nasib, kalau ada rezeki lebih, adalah kerajaan bagi bonus tahunan. Tapi biasanya tak ada. Biasanya tak ada. Okey? Baik. So realitinya masa saya mula-mula nak kerja dulu, kan, masa saya tengah belajar, excited, saya ingatkan bila dari doktor ni macam ni. Kan, doktor ni orang yang sihat, orang yang sentiasa menggalakkan pesakit jadi sihat, orang yang memang makan buah sayur banyak, kan, tahu pasal nutrisi, okey, kan, orang yang jenis sihat jadi duta kepada rakyat dan juga masyarakat, kan, orang yang tak stres, sentiasa cool, kan. Tetapi realiti tu tak lain, realiti tu tak sama. Tak sama, kawan-kawan, sahabat semua, tak sama, kan. Apa yang faktanya, realiti yang sebenarnya apa? Doktor ni antara profession yang paling stressful dekat dunia, kan, yang paling orang tension sangat-sangat dekat dunia antaranya dari doktor lah, kan. Doktor pun ramai yang anti supplement, kan, anti betul dia orang, masya-Allah, kan. Kalau sebut vitamin, memang marah dia, kan. Padahal dekat hospital pun ada vitamin. Tetapi bila ada produk lain dekat luar dia marah, kan. So macam mana, kan. Dan ada orang yang doktor, nursing, nurses dan sebagainya, tetapi budaya kesihatan tu tak ada. Tak menjadi contoh kepada orang luar. Kadang-kadang doktor sendiri pun tak sihat, obese, kan. Kadang-kadang rupa pun tak larat dan sebagainya, kan, selalu marah-marah orang. So inilah yang bila saya nampak realitinya berbeza, kan. Jadi kalau boleh saya nak berubah, saya tak nak yang benda ni berterusan berlaku kepada saya mesti berubah. At least saya bawa perubahan ni kepada medical fraternity, kan, kepada orang-orang dalam bidang profesional kesihatan macam tu. Okey, so inilah apa yang saya sebutkan tadi. Semua orang pun suka travel, saya tahu, kan. Sahabat-sahabat semua, family THF pun semua suka travel, mana ada orang tak suka travel. Semua pun nak hidup yang macam ni, kan. Kalau boleh kita ada rumah yang selesa, kereta yang selesa, kan, untuk anak-anak, untuk family kita, semua nak macam ni, kan. So alhamdulillah. Alhamdulillah, saya pun samalah, kan. Selepas bekerja bertukulumur beberapa tahun, akhirnya, kan, saya dapat rumah ni jadi saya punya desktop background. Okey, so belum lagi tercapai rumah impian saya tu, kan. Tetapi insya-Allah, mudah-mudahan one day, insya-Allah saya doakan, kan, sahabat-sahabat THF semua pun dapat merasai impian kita masing-masing. So sebenarnya, kan, jangan salah faham juga. Bila saya kata tadi tu, kan, sometimes ni orang Melayu lah, orang Cina saya tak pasti, orang India pun saya tak pasti macam mana. Orang Melayu banyak yang macam ni. Dia kata, tak bersyukur lagi ke kau ni? Kan, awak ni tak bersyukur lagi ke? Kan, gaji dah besar, kan, isteri pun okey, kerja pun okey, tak bersyukur lagi, nak buat bisnes lagi. Itu ramai-ramai, kadang-kadang ramai kita jumpa orang kita macam tu. Tetapi kita kena faham, mungkin dia tersalah sikit konsep kesyukuran dekat situ.
Konsep bersyukur ni sangat penting. Kalau kita hadam benda ni, insya-Allah kan, kita tak akan segan-segan, tak akan malu-malu, kita akan sentiasa berusaha keras untuk ubah hidup kita. Kita bersyukur kan, ya Allah aku bersyukur kan dengan kerjaya aku, dengan gaji yang aku ada, kan dengan pendapatan aku, dengan suasana hidup aku, keluarga aku, tetapi aku akan terus berusaha untuk lebih baik daripada sekarang. Aku bersyukur, alhamdulillah, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Tetapi aku akan terus berusaha untuk perbaiki, untuk tambah baik keadaan diri aku, family aku. So ini konsep kesyukuran yang sebenar. Okay? Semoga jadi satu pengajaran dan juga jadi peringatan untuk kita bersama. So sebenarnya kan kawan-kawan, sahabat-sahabat, bukannya kerja kita tu yang tak best. Kan, bukan kerja kita yang tak best kan, kita hanya tak jumpa kerja, tak jumpa tempat yang mana kita syok buat benda tu kan. Sebab apa? Kalau tengok Cristiano Ronaldo CR7 kan, dia dibayar satu minggu aja berjuta-juta tau. Minggu aja berjuta-juta kan, bukan bulan lagi tu. Apa dia buat? Dia main bola je. Kan, dia main bola je. Benda yang memang dia suka buat. Kan, tendang-tendang bola, suka main bola. Kan, dan dia jadi kaya berjaya dengan sebab hobi dia tu, dengan main bola tadi tu. So sebenarnya kalau kita tak jumpa lagi benda yang kita suka buat tu, cuba cari kan. InsyaAllah bila kita dah jumpa, kalau contohnya kita suka berniaga kan, insyaAllah kan, kita boleh juga berjaya dengan hobi kita, buat benda yang kita suka sebenarnya. Okay, so bagi orang yang memang duduk bandar, bagi orang yang berkeluarga, bagi orang yang mungkin dah ada pengalaman bekerja dalam 5 hingga 10 tahun, semua ni memang kita tak boleh nak nafikan lagi dah. Kan, orang yang kerja, orang yang gaji 3-4 ribu di bandar dikira miskin. So kalau gaji bulanan tak cukup, kalau tak cukup kawan-kawan, kita kena tambah. Kita kena buat sesuatu supaya ada tambahan, barulah kita lebih selesa hidup kita. Okey, hutang keliling pinggang. Belajar dulu pun dah ada hutang dah. Belum habis belajar lagi ni, tak habis grade lagi, kita dah ada hutang ratus ribu dengan orang yang bagi kita pinjaman. Okey, belum bekerja lagi kan. Bayangkan bila dah kerja nanti, hutang rumah lagi, hutang kereta lagi, hutang macam-macam. Itulah kita kan, realiti yang berlaku. That's why kalaulah kita boleh berusaha untuk perbaiki kewangan kita, perbaiki taraf hidup kita, kita kena buat sesuatu. Okey, so ini pun sama kan, orang yang bersara miskin ni terlampau ramai dah sekarang ni. Kalau ikut statistik, hanya berapa peratusan yang sangat kecil saja bila bersara, duit tu dia boleh cover untuk dia teruskan hidup. Yang lain tak cukup. Tak cukup kawan-kawan kan, tak cukup. Ini kita kena sedar. Dan cabaran sekarang ni pun dah cukup tinggi, cukup banyak. Belum lagi kita kira cabaran untuk zaman anak-anak kita, zaman adik-adik kita. Zaman sekarang ni pun cabaran tu dah cukup hebat dah, tak tertanggung kan, apatah lagi zaman anak-anak kita. Bayangkan juga, bayangkan. So kitalah kena bersedia daripada sekarang. Kitalah kena buat sesuatu untuk memudahkan diorang, untuk bagi diorang culture, bagi diorang satu semangat dan juga satu keyakinan diri untuk usaha ubah hidup diorang juga. Kita kena mulakan, kita kena tunjuk contoh benda tu. Okey, so ini memang kan, rasanya semua pun dah tahulah kan. Dulu doktor-doktor ni senang kerja, sekarang doktor-doktor pun orang kata apa, mereput. Tak dapat kerja. Kan, doktor tak dapat kerja, pegawai farmasi tak dapat kerja, MA, nurse dan sebagainya. Yang dulu kerjaya-kerjaya ni semuanya hangat di pasaran. Zaman sekarang dah tak terjamin lagi dah. So point saya adalah tak ada jaminan lagi dah. Bayangkan situasi ni, apatah berlaku nanti pada anak-anak kita, pada adik-adik kita esok-esok. So adakah kita bersedia dengan benda-benda ni? Kan, kita yang kena mulakan, kita yang kena sedar diri. Kan, apa kita punya harga diri kita? Apa yang kita kena buat untuk kita atasi benda ni, untuk kita perbaiki masa depan kita supaya dapat masa depan yang lebih terjamin. So jangan sesekali limit our potential. Bila kita diberikan dunia, kita diberikan kelahiran dekat dunia ni kan, kita sebagai orang Islam, kita tahu kita memang kita pemenang kan. Dalam Quran pun ada sebut kita adalah pemenang. So dalam semua culture pun macam itulah kan. Bila kita dilahirkan ke dunia, kita memang penuh dengan potensi sebenarnya sahabat-sahabat. Tapi kadang-kadang kita limit our potential kita. Kita sendiri yang bagi had kepada keupayaan diri kita sendiri. Padahal kalau kita sebenarnya betul-betul, insya-Allah kita pasti boleh buat. Kita pasti boleh buat. So saya nak kongsi 4 perkataan yang paling banyak membunuh impian. 4 perkataan yang paling banyak membunuh impian masing-masing. Kadang-kadang kita tak sedar. Apa benda tu kawan-kawan?
empat perkataan ni nanti apa orang cakap. Nanti apa orang cakap. Kan? Nanti apa orang kata. Itu empat perkataan. Kadang-kadang kita mungkin kita profesional dan kita doktor, kan, so kita nak berniaga contohnya, kan, kita takut sebab nanti apa orang kata, apa kawan-kawan kita kata, kan, tak standard lah, kan, ataupun kita ni dah kerja, dah cukup bagus punya kerja, nak buat lagi perniagaan contohnya, nanti kan apa orang kata pula. So ini semua benda yang tak patut ada. Okey, jangan pedulikan kata orang. Kan, orang tak bayar duit untuk kita, orang tak bayar makan minum keluarga kita, orang tak pastikan anak-anak kita ada masa depan yang bagus. No, jangan pedulikan. Kita tahu apa yang kita buat, kita faham benda ni benda yang betul, kita jalan terus. Kita buat, sungguh-sungguh kita buat. Kan, cari orang-orang yang sama pemikiran macam kita yang ada dalam family Amway. Yang dah ada dalam Amway. Okey, so jangan pedulikan kata-kata orang. Baik. So, ceritanya bermula kan lebih kurang dalam 6 tahun lepas, kan, seorang profesor. Profesor ni duduk UM tau. Dia dekat UM tu 25 tahun, gaji dah 20k lebih. Kan? So dia ni quit, dia buat Amway full time. Kan? Itulah upline saya punya cerita. Dan dia duduk pujuk-pujuk saya, dia kata, Dr. Hafiz, jomlah. Kan? Jomlah kita dengar pasal Amway, jomlah. Kan? Saya tak nak. Kan? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk kiri, keluar kanan. Kan? 3 tahun dia follow up saya. 3 tahun, sahabat-sahabat. Kan? 3 tahun. So kalau kita follow up orang sekarang ni, 3 tahun belum sampai, relax dulu. Jangan putus asa. Saya sendiri pun apply, saya follow up 3 tahun. Kan, sampailah dia bawa saya pergi ke satu event, kan, saya nampak dekat sana keindahan Amway. Saya nampak dekat sana apa sebenarnya Amway ni. Banyak benda yang rupanya saya tak faham pun. Kan, yang rupanya saya jumpa dalam Amway, saya bersyukur sangat-sangat, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. So, ini antara orang-orang yang saya jumpa dalam Amway lah. Kan, kalau contohnya orang tanya saya kenapa buat Amway, saya pun boleh tanya juga kenapa dia orang ni buat Amway. Kenapa dia orang ni buat Amway? Kan? Ini Prof, kalau nampaklah saya punya petunjuk ni kan, tak tahulah tu kalau nampak tu. Okey, yang baju putih tu, sebelah baju putih tu kan, mesti semua orang kenal kan? Itu kawan baik Prof juga tu, Dato' IR Aisyah, kan, Vice President TNB. Kenapa dia buat Amway? Kenapa dia buat bisnes Amway? Kan, yang gambar belah kiri tu, kan, yang baju merah kot tu, usahawan yang very successful, kan, sangat-sangat powerful punya bisnes, kan, dia ada ratusan biji lori, kan, dan dia buat Amway dan dia diamond, kan. Kenapa dia buat Amway? Kan, yang bawah tu gambar eksekutif Petronas, kan, kerja dah cukup bagus dah, orang Petronas kan, bagus, tetapi buat Amway full time dah 25 tahun lebih. Kan, so kenapa dia orang ni buat Amway? Okay, ini yang membuka minda saya. Kan, so bila saya nampak, ini lain macam ni, kan, kenapa dia orang ni buat Amway padahal dia orang ni orang yang bagus-bagus, kan. So itu membuka minda saya. Okey, so dalam Amway, sahabat-sahabat semua, anda akan jumpa orang yang bagus-bagus, orang yang baik-baik daripada pelbagai background. Kan, orang yang profesional pun ada, yang biasa-biasa pun ada, yang highly educated pun ada, yang tak educated tinggi pun ada, semua ada. Tetapi semua ada matlamat yang sama, semua positif, semua support each other. So ini antara benda yang sangat-sangat cantik dalam Amway saya tengok. Okey, so ini yang tadilah ulangan kepada saya punya background sikit tadi. Okey, ini pencapaian kami. So basically Founders Platinum dalam masa setahun lah, dalam masa 1 tahun. Okey, dan ya, of course, banyak peluang dekat luar sana. Kan, orang akan ajak kita join ni, orang akan pujuk kita join bisnes macam ni. Kan, tetapi kita kena pandai-pandai lah. Kan, kenapa Amway? Amway ni benda yang dah lama. And Amway ni syarikat yang sangat-sangat kukuh. Nombor 1 dekat dunia, nombor 1 dekat Malaysia. Kan, dengan sejarahnya dah lebih daripada 60 tahun. Okay, so kita kena bijak. Kita kena bijak dekat situ. Kalau kita nak join jadi partner, nak buat satu bisnes, cari bisnes yang betul-betul kukuh, betul-betul trusted, dipercayai. Company yang macam ni, kan? Mana lagi company yang nak terima kita jadi partner dia, yang kita ni bukan siapa-siapa. Kan, kita dah lah tak ada MBA, tak ada background bisnes, kan, bukan pernah buat bisnes pun, modal pun tak ada, apa pun tak ada, tetapi nak join company orang, ya Allah, siapa nak bagi, kan? Tetapi Amway, sahabat-sahabat, bayangkan, kan, satu company yang multi-billion dollar business, tetapi kita, walaupun siapa kita, kalau kita ada hajat, ada impian nak maju dalam bisnes, Amway akan terima kita sebagai partner dia. Kan, satu tepukan yang gemuruh untuk Amway. Boleh tak bagi tepukan gemuruh untuk Amway? Taikkan Amway kalau rajin. Taikkan Amway. Okay, so thank you so much. Okay, so ini
kan, company kita kan sangat besar kan, dia punya HQ kita di Ada, Michigan, kan, kawasan dia luas 1 batu persegi. Okey, dengan saintisnya ramai, engineernya ramai, kan, semuanya buat produk kita yang awesome ni, kan, awesome products, kan, dah kata nak berniaga sangat, berniaga perlukan servis ataupun produk. Amway dah bagi kita semua ni dah, tak perlu kita fikir dah nak buat produk apa. Amway dah bagi kita produk yang the best of the best, kan. Satu lagi tepukan gemuruh untuk Amway. Tepuk. Tepukan gemuruh untuk Amway. Amway dah bagi semua ni dah. Tinggal kita nak berusaha, nak buat bisnes sahaja. Itu saja kawan-kawan. Alright, macam mana nak buat simple business kan. So saya tak cerita panjang lah yang ni kan. Rujuk dengan upline masing-masing, rujuk dengan orang yang bawa anda untuk dengar sharing malam ni. Sesungguhnya dia orang yang mengajak tu sebab dia orang sayang. Dia orang nak anda semua tengok benda ni. Okey, kita hanya tukar tempat shopping saja, tukar kedai saja. Selama ni bila kita shopping dekat luar, kita mengayakan orang lain. Bila kita shopping tempat kita sendiri, kita mengayakan diri kita sendiri dan kita boleh bantu ramai orang untuk ubah hidup masing-masing. Ini jarang-jarang. Susah kita nak jumpa bisnes yang macam ni kawan-kawan. Susah. So dalam Amway nampak kerja yang berbaloi. Kerja yang berbaloi. Kita usaha sungguh-sungguh kan, mungkin 2-3 tahun pertama, mungkin 3-5 tahun pertama kan, kita usaha sungguh-sungguh, benda tu insya-Allah berbaloi-baloi. Okey, so kita hanya ubah rutin saja kan. Kalau selama ni rutin kita sama, pergi kerja, balik kerja, tidur. Pergi kerja, balik kerja, tidur, contoh kan, rutin yang sama, maka result dia sure sama. Tetapi cuba ubah, masukkan dalam rutin harian kita tu, slatekan Amway 1 jam, 2 jam satu hari. Kalau tak ada satu hari pun, ujung-ujung minggu, slatekan untuk Amway, buat aktiviti Amway. InsyaAllah, tukar rutin, tukarlah hidup kita, berubahlah income kita, berubahlah kita punya masa depan, insyaAllah. Okay? So ini big why saya. Antara big why saya lah. So semua anda kat sini mesti masing-masing mesti cari sebab yang penting kenapa anda nak buat bisnes. Sometimes kita tak kuat kalau kita buat bisnes untuk diri kita sendiri. Kalau kita tengok diri kita sendiri, kita nak buat bisnes untuk kita punya sendiri. Kan? Sometimes kita tak cukup kuat dekat situ. Kita tak cukup power, tak cukup lama kita boleh bertahan. Cuba buat untuk orang lain. Tengok mata anak-anak kita. Kan? Tengok anak-anak kita tengah tidur. Fikirkan masa depan dia orang. Kita buat untuk dia orang. Contoh, insya-Allah kita takkan give up. Kan, kita ada mak contohnya, kan, mak kita meningkat usia dan kita sibuk dengan urusan kita. Sometimes kita tak boleh bagi masa dekat dia, kita tak boleh nak bagi apa yang dia nak contohnya. So, ingat dia, buat untuk dia. Insya-Allah kita takkan sesekali give up. Kalau kita ada big why yang powerful macam ni, yang emotional untuk kita. Alright? Okay, so alhamdulillah kan, bila dah buat Amway, gaji sebagai doktor tu ada, alhamdulillah, kan, lebih daripada 5,000 sebulan. Income Amway pun ada juga gaji kedua, kan, lebih juga daripada 5,000 sebulan, kan. So ini belum lagi gaji Emerald, belum lagi gaji Diamond, kan. So alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Okey, jadi ini setiap bulan lah, kan, setiap bulan. Okey, dan Amway ni gila kawan-kawan. Kan, ingat tak apa namanya awal-awal tadi saya sebut sebagai seorang doktor, kalau bernasib baik adalah bonus tahunan. Amway ni memang garanti dia bagi bonus tahunan punya. Kan, bonus tahunan tu bukan sikit dia bagi, sekali bagi puluh-puluh ribu. Bayangkan apa kita boleh buat dengan bonus yang macam ni. Kan, buatlah apa saja yang kita perlu, yang kita suka, benda ni setimpal dengan usaha kita. So banyak company ataupun banyak tempat kerja konvensional, kita buat kerja susah-susah, orang lain dapat nama. Kita buat kerja bagai nak gila, bos yang dapat nama. Kita buat kerja macam tip-top ni kan, baliklah buat apa semua kan. Sekali orang lain yang dapat promotion kan, dan sebagainya. Tapi di Amway benda ni tak akan berlaku kawan-kawan. Kan, kita buat sendiri, kita kerja kuat, Amway akan make sure kita dapat apa yang kita buat. Walaupun kita lambat masuk daripada upline ke, kan, upline kita dah lama masuk 5-6 tahun ke dan sebagainya, tak ada masalah. Amway satu bisnes yang sangat-sangat adil kawan-kawan. Kan, kita buat, kita dapat. Simple. Tak perlu nak fikir panjang. Macam tu. Okey? Baik. Jadi kan, bersyukur sangat-sangat kepada Allah. Kan, saya tadi terlepas saya punya plan untuk pergi New Zealand. Kan, rupanya Allah Ta'ala ni maha baik. Dia nak bagi ganti. Allah Ta'ala gantikan dengan pengalaman pelancongan yang tak pernah kami imagine. Kan, tak pernah kami fikirkan kami dapat rasa sebelum ni. Sebelum kenal Amway. Bila dah kenal Amway ni, dah
dah tak tahan dah kan. Setiap tahun kau boleh nak melancong, kena cepat-cepat breakthrough ni kan. Macam tu. So kami pergi ke Barcelona, Mediterranean Cruise. So bagi tepukan untuk upline saya kan. Ini Founders Platinum Prof Maurahaini Uncle Zaki dan juga Diamond YSC Nahun Hua kan. Bagi tepukan yang sangat gemuruh untuk diorang. So dalam Amway nilai yang sangat powerful yang sahabat-sahabat kan. Saya tak pernah kenal Diamond pun kan. Mana pernah kenal, mana pernah membesar selama hidup ni, tak pernah jumpa Diamond pun kan. Tak pernah pun. Tetapi bila kita masuk dalam environment Amway, kita automatik akan jadi sahabat baik. Kita automatik akan jadi sahabat baik kan. Sebab apa? Upline kita, dia nak tengok kita berjaya. Bila orang betul-betul sungguh-sungguh nak tengok kita berjaya, ya Allah, mana kita nak cari lagi manusia macam tu kan. Kita tak jumpa manusia macam ni dekat mana-mana, hanya ada dekat Amway sahaja antaranya kan. Kadang-kadang mak ayah kita lah, of course, nak tengok kita berjaya. Sama macam Amway, upline kita, dia nak sangat-sangat tengok kita berjaya. So pegang tangan dia, gunakan apa yang dia nak bagi, gunakan ilmu dia kan, sentiasa bekerjasama dengan dia. So satu tepukan untuk upline anda semua yang hebat kan. Satu tepukan untuk semua upline anda yang hebat tu kan. Okey. So ni dalam bilik di dalam cruise dekat Barcelona. Sebelum ni kami kami sebelum nak pergi ke France lah. Okey. So ni dah bergerak ke France. Ni di pasar di Marseille. Okey, saya suka nak share gambar yang belah kiri ni. Okey, gambar yang pakai topi tu, yang dekat pasar tu. Okey, sebelah saya tu, saya doktor biasa saja. Sebelah saya tu adalah pakar jantung, kardiologis Hospital Sultanah Nur Zairah Terengganu. Pakar jantung pun buat Amway tau. Pakar jantung. Jual ubat ketiak, jual sabun. So apa nanti apa orang kata kan, jangan peduli orang kata apa kan. Kita capai impian kita. So sekarang ni dia orang dah executive diamond, tak silap saya, executive diamond. So wife dia tu pun sama, dia farmasis juga macam wife saya kan. Kak tu dia pun dah full time buat Amway juga. Okey. Dan kami pergi ke Rome, tengok Colosseum, pergi ke Monaco, Vatican City, cukup cantik. Cukup cantik kan. Sahabat-sahabat kalau nak travel kan, kalau suka travel, buat Amway sungguh-sungguh. Amway akan bawa kita lah couple ni kan. Siapa tak kenal ni tak sah orang kata kan. Di bawah tu kan, yang makan dengan kami tu, saya doktor biasa saja kan. Di depan saya tu adalah pakar bedah jantung, pakar bedah kardiotorasik. Okey, masa sebelum bersara dari KKM, Datuk Dr. Hamzah ni dia super boss. Maksudnya top lah kan. Ketua pakar bedah jantung negara. Kan, pun buat Amway kan. Wife dia Datin Dr. Azlinda pun buat Amway juga kan. So mana tak bestnya Amway ni kan, bila orang-orang yang macam ni pun sama-sama ada dengan kita kan. Kita boleh berkawan dengan dia kan. Nampak? Seronok kan, seronok sangat-sangat kan. So ni di Hawaii, pergi Hawaii, pergi tengok tempat Hawaii 5-0 punya shooting, tengok pantai Hawaii, subhanallah best kan. Ni pergi Pearl Harbor, seronok dengan Dr. Sam Rambok kan, Presiden Nutrilite sekarang. Dr. Sam umur dah 80, masih lagi boleh berjalan 10 km tau, umur 80. So nampak, kita kena bayangkan, kita pun one day kan, insya-Allah dengan power of Nutrilite kan, dengan power of artistry, dengan kita punya produk kita, insya-Allah makin tua makin sihat, macam tu. Okay, so family kan, apa yang saya nak sampaikan? Yang pertama, bila kita buat Amway, sentiasa kita bawa family kita di mana-mana kan. Best tak kan, kita pergi buat aktiviti, kita make sure kita nampak anak-anak kita membesar dengan kita kan. Kita pergi sama-sama travel, pergi servicing ke, pergi mana-mana ke, bawa dia orang, seronok. Yang kedua, family. Sebab apa? Bila kita buat Amway, kawan-kawan daripada stranger, daripada tak kenal langsung, jadi sahabat baik. Daripada sahabat baik jadi macam family, kawan-kawan. Ya Allah, seronok kan. Bayangkan betapa bestnya kita bina ukhuwah macam ni kan. Sebab kita tak ada apa yang tak bagus pun dalam Amway ni. Semua benda kita buat benda baik. Nak tolong dia, kita nak ubah masa depan sama-sama kan, nak tengok dia berjaya, masya-Allah kan. So rugi sangat-sangat kalau kita ada upline yang bagus-bagus, yang baik-baik. Rugi sangat-sangat kalau kita tak buat sama-sama dengan dia kan. Mesti pegang tangan dia, ajak dia, bagi tahu dia kita nak buat sama-sama, nak berjaya macam dia. Okey. So ini kan, okey, ini antara kawan-kawan saya dan sahabat-sahabat saya, family saya kan, family saya dah saya anggap macam adik-beradik kan. Okey, daripada stranger, kawan-kawan, daripada stranger. Bayangkan betapa indahnya Amway business. Okey, Hafiz dengan Lin kan dah 18% dah kan, konsisten 18%. So doakan amin supaya dia orang cepat-cepat breakthrough silver producer, gold producer, platinum and so on
Okay, ini meeting di Kuantan, di kelas Kuantan. Okay, Amri and Medi, kan? Hafiz and Lin tu pharmacist, okay. Amri and Medi pharmacist juga dietitian, okay. Sekarang full time ABO, Medi dan juga Lin full time ABO. Madi dan Amri dah 18% juga, kan? 18% juga. So doakan amin supaya dia orang cepat-cepat breakthrough, jadi silver producer, jadi gold producer, platinum and above, kan? Dan seterusnya ada Yamin and Sakina dah 15%. Kan, pharmacist juga, okay, dan juga accountant sekarang ni full time ABO juga, kan. Jadi doakan supaya diorang ni, family saya ni cepat-cepat breakthrough, supaya masing-masing dapat capai impian masing-masing, travel sama-sama. Cukup suka MW ni. Okay, so bila kita dah ada sedikit kelebihan kewangan, senang tak kita nak share, nak belanja orang, kan, nak pergi travel sama-sama pun tak ada masalah, kan. Nak bawa sesekali family kita pergi makan sedap-sedap, stay hotel best-best, kan, boleh, kita boleh buat benda tu. Dan hope, bagi harapan supaya orang dapat guna barang-barang kita yang bagus, bagi harapan supaya orang lain pun dapat merasa apa yang kita rasa. Ini yang special dan sangat-sangat special dalam MW yang saya rasa. Okay? Dan juga reward. Kan, reward ni, MW ni make sure bila kita capai apa-apa, make sure MW akan make sure benda tu kita rasa berbaloi punya. Kan, dengan recognition dianya, dengan punya reward financial dia dan sebagainya lah. Dan satu lagi reward yang kadang-kadang kita terlepas pandang, kan, dalam bahasa Melayu reward juga adalah pahala. Bayangkan pahala, kawan-kawan, bagi kita orang Islam contohnya, kan, bayangkan pahala yang tak henti-henti datang kepada kita bila kita bantu orang ramai berjaya, bantu orang ubah hidup dia, bantu dia dan keluarga dia ubah hidup dia, masa depan dia dan keluarga keturunan dia dan sebagainya. Ya Allah, kan, itu adalah pahala passive income sebenarnya, yang kita berhak, kita boleh dapat bila kita ada dalam bisnes ni. Satu bisnes yang cukup unik dan juga special bagi saya. Okay, so alhamdulillah, kan, antara reward MW lagi lah, kan. So orang PKP banyak yang bisnes rugilah, kan, kena jual itu ini, kan. Jadi kami alhamdulillah boleh berbelanja, kan, dapat satu kereta yang lebih selesa untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk travel dan sebagainya. Okey, so tak dapat pergi New Zealand, kan, rupanya Tuhan nak gantikan dengan pengalaman yang cukup best, lagi berbaloi. Sebab kami sungguh-sungguh jumpa peluang MW dan buat sungguh-sungguh, ikut upline saya saja, ikut saja upline kata apa. Okey, so dah banyak negara kami pergi dan looking forward, and very looking forward to the next travel, awesome travel, free in style with MW, next time. Okay, so dah hampir ke hujung, saya kongsikan satu powerful quote. Basically, sahabat-sahabat, kita nak capai apa-apa semua boleh, kita boleh buat, kita boleh capai, kalau kita betul-betul buat, kita sungguh-sungguh buat, dan cukup bagi masa kepada diri kita, kan, bagi masa untuk kita mengenal bisnes ni, faham apa yang kita boleh dapat dalam bisnes ni, faham potensi diri kita sebenarnya yang kita juga boleh buat macam orang lain juga, sebab orang lain bermula pun macam kita daripada zero juga. Itu je kawan-kawan. Okey, so bagi yang dah berada dalam bisnes ni, jangan putus asa, cari big why anda, teruskan rapat dengan upline anda, kan, selalu call upline, rapat dengan tim anda. Bagi yang belum lagi join MW, ini adalah peluang untuk anda, satu bisnes yang cukup special. Saya tak menyesal langsung, kan, saya sangat-sangat bersyukur sampai ke saat ini, kan. Terima kasih upline, terima kasih MW, terima kasih kepada semua yang bagi peluang ni, kan. Syukur sangat-sangat, alhamdulillah, kan, dengan persistent upline saya, follow up saya dapat merasa semua ni, dan saya pun doakan semua yang menonton, semua yang mendengar, supaya dapat capai impian anda masing-masing, ubah hidup anda, ubah masa depan anda juga keluarga. So itu saja, hanya kita yang boleh mengubah hidup kita. Keputusan bergantung pada diri kita sendiri. Sekian sharing dari saya, semoga memberi inspirasi kepada semua. Thank you so much.